Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi. So, apa khabar semua? So, sekali lagi kita berjumpa di live, Facebook Live bersama-sama dengan Sarigama HQ, Facebook Live di Sarigama HQ. So, first thing first, sebelum apa pun saya mula membebel, nak cek dulu suara saya adakah boleh didengari oleh anda semua. So, kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, sila tuliskan ataupun banjirkan dekat ruangan komen. Boleh dengar suara dengan jelas. Jelas. Okey, kalau tak jelas tolong beritahu sebab apa? Sebab nanti saya dah cerita panjang-panjang, tiba-tiba rupanya suara saya tak dengar. Okey? Alright. So, sekali lagi, pagi dan pagi. Alright? Sekali lagi saya nak minta banjirkan semua sekali dengan satu komen atau komen apa? Komen pagi. Kita nak ambil semangat pagi tu pada malam ini. Sebab daripada pagi tadi sebenarnya di Anaeda, di HQ kita ada buat satu program from Gamat Goal to Sarigamat. Tapi kita tak stop sekat tu teman-teman. Kita still committed pada hari Rabu kita mesti akan go live teman-teman. Walaupun kita dah pagi dah program, malam kita akan go juga Facebook live teman-teman. Dan topik pada hari ni, okey, terima kasih Kak Rohana kata jelas. Alright. Okey, terbaik. Terima kasih Kak Rohana. Alright. Topik hari ni ialah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Bitcoin. Bitcoin, lubuk wang ke syurga ataupun neraka. Sebab apa? Sebab topik ni topik yang sangat best teman-teman. Kita tengok Bitcoin punya duit tu memang tempat nak buat duit lah sebenarnya. Kalau kita invest dekat Bitcoin tu, memang kita boleh buat duit. Tapi persoalan dia yang mana saya sendiri pun terfikir, boleh ke? Boleh ke kita membeli Bitcoin tu? Boleh ke kita melabur dalam Bitcoin tu? Ataupun seumpamanya, kalau tak boleh, adakah segala-galanya tak boleh? Adakah jual beli dengan menggunakan Bitcoin tu tak boleh? Dan seumpamanya. Jadi persoalan-persoalan itulah yang kita akan jawab pada malam ni. Isu-isu telah yang akan kita punya speaker kita akan kupas pada malam ini. Jadi sebelum saya menjemput speaker pada malam ini, iaitu Dr. Zaharuddin. Iaitu siapa dia? Dia ialah pengurusi panel syariah Anaeda Sdn Bhd. So anda mesti pernah dengar kan? Anaeda Sdn Bhd merupakan yang patuh syariah, MLM patuh syariah. Dan kenapa dia boleh declare sebagai MLM patuh syariah? Salah satu sebabnya ialah sebab Dr. Zaharuddin sendiri yang tapis dia punya requirement dia, perlu buat ni, barulah dikira sebagai patuh syariah. Okay? Alright. Baik. So itu dia topik kita pada malam ini berkaitan dengan Bitcoin. So sebelum saya boleh jemput kita punya speaker, seperti biasa, buat apa? Tag kawan-kawan anda, terutama sekali kawan-kawan anda, rakan-rakan anda yang bukan Rania, rakan niaga. So itu yang first sekali kena tag. Sebab apa? Sebab rugi tuan-tuan. Rugi kita buat satu sesi yang sangat bermanfaat, satu sesi yang boleh tambah satu ilmu baru untuk kita, satu kefahaman baru dan pada malam ini pula topik yang boleh membezakan sama ada income yang kita dapat tu halal ataupun haram. Alright? So lagi-lagi lah penting untuk kita tag rakan-rakan kita dan juga share di wall masing-masing. Macam mana nak share? Senang je. Tekan butang share now. So live ni akan di-share di wall anda. Supaya kawan-kawan kita dapat manfaat untuk topik pada malam ini. Okay? Alright. So tag semua. Jelas terbaik. Hafiz Awi kata terima kasih banyak. Saya tengok Kak Rohana dah aktif meletakkan komen-komen, meng-tag kawan-kawan. Okay, alright, Cun. Kak Wani Syazwani kata, terima kasih Rohana Abdul Razak. Alright, terbaik. So, saya pun dah membebel lebih kurang dalam 4 minit macam tu. Tanpa membuang masa, teman-teman. Ingat malam ni ada dapat je satu perkara baru, terus tulis dekat ruangan komen supaya kita ingat. Tulis tu bukan untuk apa? Supaya kita ingat. Kita sendiri ingat. Oh, aku belajar Sabti. Tulis kat ruangan komen, tekan enter dan anda akan lebih mudah ingat apa yang anda belajar. Okey? Jadi tanpa membuang masa teman-teman, saya menjemput Dr. Zaharuddin untuk menceritakan ataupun berkongsi berkaitan topik pada malam ini iaitu Bitcoin, lubuk wang ke syurga ataupun neraka. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Zaharuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi yang bersemangat, Sir Rahman Sadzik. Wah, nama dahsyat. Baik, jadi yang seterusnya kepada seluruh para pendengar daripada mana jua anda berada, kita syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama-sama pada malam ini. Saya harap suara saya dapat didengari dengan sebaik mungkin. Okey, topik yang akan kita bincangkan pada malam ini adalah topik pasal digital asset Bitcoin. Jadi saya tidak akan ambil masa yang banyak, jadi kita akan ambil masa dalam 30 minit je sebenarnya. Dan kalau ada soalan-soalan selepas itu boleh dilontarkan supaya kita boleh berinteraksi ya. Baik, jadi pada malam ini untuk yang pertama sekali, Bitcoin ini adalah satu cryptocurrency dinamakan oleh ramai yang mana ianya menjadikan perbincangan berkenaannya menjadi hangat sama ada ianya adalah mata wang ataupun ianya adalah benda lain. Benda lain tu sebagai contoh financial asset, sebagaimana saham, sebagaimana derivatif, sebagaimana itulah antaranya yang dianggap sebagai financial assets. Itulah aset yang tidak ada fizikal yang boleh dipegang, ataupun dia ini adalah tangible asset. Bukan tangible asset maksudnya seperti meja, kerusi dan seumpamanya. Maka kalau dia bukan aset biasa, dia bukan financial asset. Kalau sebahagian kata dia bukan financial asset, maka dia apa? Adakah dia boleh dianggap intangible asset? Intangible asset artinya aset yang tidak ada fizikal tapi ada diiktiraf. Sebagai contoh, data internet, data prepaid yang kita beli itu. So dia tidak ada, dia bukan financial asset. Dia adalah bukan tangible asset, dia intangible asset. Maka atas sebab itu di peringkat dunia mereka serba tak kena nak bincang dan nak letak dia dalam kategori apa. Malah kalau tanya auditor dan accountant pun mereka pun tak berapa sure lah dulu nak letaknya sebagai apa. Maka ini menjadikan dunia mempunyai reaksi yang berbeza terhadap Bitcoin. Jadi saya sendiri pernah pada tahun 2017 saya sendiri pernah memberikan ulasan. Bagi saya ketika itu dia penuh dengan gharar. Bila penuh dengan gharar, sebab apa gharar? Gharar yang pertama kerana tidak ada kejelasan bagaimana mengatur carakannya dan tidak ada kejelasan bagaimanakah kerajaan punya sikap terhadapnya. Maka atas sebab itu jalan terbaik adalah kita nyatakan ianya gharar. Ya, maka oleh sebab itu elok dijauhi. Tetapi pada tahun 2018 apabila Bitcoin semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat dunia, maka pada ketika itu saya mula membuat kajian lebih lanjut dan mempelajari dia punya technical dia. Maka di kat situ kita dapat lihat bahawa ada ruang untuk kita pegang hukum asal, itu al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum satu perkara dalam Islam ni kebanyakannya adalah harus. Hatta yadulla dalilu ala tahrim, sehinggalah mempunyai dalil yang jelas akan pengharamannya. Kerana kita tak beranilah nak kata haram kecuali betul-betul kita yakin. Kalau kita tak berapa yakin tapi kita tak suka, kita sebutlah makruh ataupun kita sebutlah ditegah, kita sebut tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan janganlah marah kalau ada ilmuwan yang bila ditanya dia kata tak boleh. Jadi kita tanya tak boleh tu apa? Tak boleh tu tak boleh lah. Sebab dia menghormati kerana bimbang termasuk dalam apa yang Allah SWT mengatakan wala tasifu alsinatuhum
hadha halalun wa hadha haramun litaftari 'ala Allah al-kadhib, Iaitulah tak boleh seseorang kamu bermudah-mudah lisan kamu mengatakan ini halal, ini haram, lalu kamu mendustakan nama Allah. Jadi tak boleh, sebab halal dan haram itu adalah datang dengan suatu tanggungjawab yang jelas. Maknanya kalau nak haramkan mesti ada tanggungjawab dan sebab yang kukuh. Kalau nak halalkan pun sama juga. Jadi atas sebab itu kita ada sebahagiannya memberitahu bahawa ianya adalah tak digalakkan, ya. Baik, jadi ada juga yang kata ditegah, tapi nak bagi orang faham, kita katalah haram lah mengikut penilaian pihak yang terlibat. Tetapi perbezaan pendapat dalam menentukan hukum Bitcoin ini berlaku di peringkat dunia dan Okey. Tiba-tiba Ustaz Zahrudin kehilangan kat situ. Okey tuan-tuan, tak apa. Saya akan recap balik. Alright, apa yang Dr. Zahrudin bagi tahu. Alright, so basically yang first kali ialah Bitcoin ini ialah intangible asset. Tiba-tiba kehilangan. So Dr. Zahrudin sila dipersilakan terus continue. Baik, jadi kita sambung balik. Maknanya di peringkat antarabangsa dan di peringkat negara memang ada perbezaan pendapat. So kalau international, mana-mana negara yang kerajaan dia mengharamkan, itulah menegah, maka sudah tentulah ulama di negara tersebut akan turut mengatakan ianya tidak harus, ya. Contoh negara-negara macam ni adalah negara Mesir, negara China, negara Turki. So jadi jangan peliklah kenapa ulama-ulama yang daripada negara terbabit mengatakan haram, sebabnya hukum dia kalau negara dah kata tak boleh, tak boleh lah. Itu saja, walaupun hukum, sebab dia benda harus. Kalau negara kata tak boleh, negara punya kerajaan punya rules prevail. Okey. So jadi ketika itu kalau ulama-ulama peribadi mereka mengatakan harus pun tetap yang tak harus tu lebih kukuh lah. Jadi itu adalah kenapa. Jadi kemudian selain daripada itu, ulama-ulama antarabangsa secara individu ada juga berbeza pendapat. Ada yang kata harus, ada yang kata haram, dan pelbagai pendapat. Di Malaysia juga Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan mengatakan hukumnya harus, hukumnya haram, ya, dengan sebab bergharar, tapi dia beritahu sebab dia apa. Jadi hukumnya ditegah kerana dibimbangi ketidakfahaman orang ramai akan menjadikan mereka tersalah dan akhirnya rugi dan seumpamanya. Dan juga Majlis Fatwa Perlis mengatakan harus. Sebab itu dalam Malaysia. Majlis Fatwa Perlis pada tahun 2018 memfatwakan sebagai harus, dan yang terbaru pada tahun 2020 Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia mengatakan hukumnya harus. Ya, hukumnya harus dengan ada syarat-syarat. So syarat-syarat tu sudah tentulah, tapi nak cerita hukumnya harus. Baik. Atas sebab itu, kita hari ini ada di depan kita ada dua pendapat. Mana yang lebih prevail? So, jadi kalau ikut negeri wilayah, dia kata haram. Perlis kata harus. Tetapi apabila dibawa ke yang pelantikan yang di Pertuan Agong, iaitulah Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, pelantikan yang di Pertuan Agong, yang memang fungsi dia adalah diberi kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong dengan macam-macam lah dia punya latar belakang legal tu, maka diberi kuasa untuk menyemak apa-apa yang berkait dengan pelaburan. So mereka telah pun memfatwakan ataupun tidak nama fatwa, dia namakan resolusi, ianya sebagai harus dengan syarat-syarat. Dan saya juga difahamkan oleh ada beberapa orang yang dalam Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security yang duduk sebagai ahli Majlis Muzakarah Perundingan Islam ataupun dulu disebut Majlis Fatwa Kebangsaan. Mereka bawa benda ni ke Majlis Fatwa Kebangsaan, dan ianya Majlis Fatwa Kebangsaan tidak ada bantahan dan bersetuju dengan keputusan Suruhanjaya Security Malaysia.
Baik, jadi atas sebab itu saya boleh simpulkan di Malaysia Bitcoin adalah harus untuk dibeli, untuk dijual, untuk dibeli dan digunakan untuk membeli barangan dan seumpamanya. Cuma tinggal sudah tentulah keharusan itu macamlah kita beli apa pun. Contoh kita beli kereta, kalau kita tak pandai guna, kita membazir duit lah. Kan? Kalau kita beli drone contohnya. Kita suka tengok orang ambil gambar pakai drone tinggi sana, cantik. Macam helikopter punya gambar. Tapi kita beli, kita tak pandai guna, tak pandai kontrol. Buat apa beli kalau gitu? Kan? Membazir je. Dan merugikan diri. Jadi bagi saya, dia punya kaedah dia begitulah. Bitcoin ni, kalau saudara-saudari tak reti, jangan masuk campur. Kecuali kena pandaikan dulu diri. Kalau tak pandai, memang hukum dia ditegah. Kerana mencampakkan diri ke dalam sesuatu benda yang saudara-saudari tak faham, itu sentiasa dicela dalam Islam. Dicela dalam Islam. Bukan hanya Bitcoin, malah apa-apa sahaja. Saudari pergi kena ke satu tempat yang tak tahu jalan balik, berenang, tak tahu, masuk dalam kolam tak tahu berenang, kan, membunuh diri namanya, kan. Jadi atas sebab itu, ianya jangan terlibat kalau tak faham ataupun malas nak belajar ataupun rasa dah tumpul nak belajar benda-benda IT, jangan belajar, masuk campur. Dia hanya khas untuk orang yang boleh belajar. Sama juga macam bab seni. Kalau sesedari tak faham nak membaca, kita tak faham nak baca tulisan, lukisan abstrak, jangan beli lukisan tu. Kita pun tak berminat nak beli, tak cantik kita kata. Tapi bagi orang yang berhenti menilainya dan mereka anggap ianya ada nilai-nilai yang hebat, maka bolehlah mereka beli, terpulahlah kepada mereka, kan. Jadi begitu keadaan yang saya nak beritahu. Jadi saya nak kongsikan di sini secara ringkas atas dasar apa Bitcoin itu difatwakan sebagai harus di peringkat sama ada di peringkat Majlis Suruhanjaya Security ataupun di peringkat boleh nampak tadi saya share. Saya pun tak pasti ni sembiat ni. Saya share ni nampak. Boleh nampak. Boleh nampak. Okey. So di sini kelihatan di sini boleh kelihatan page yang menayangkan keputusan Majlis Fatwa Majlis Fatwa Perlis. Majlis Fatwa Perlis disebutkan dengan jelas ciptaan siapa, walaupun tak tahu siapa Satoshi Nakamoto tu, tetapi setelah kita dengar semua pandangan-pandangan, keputusannya sifat dan kesahihan nilai harta. Apa maksud ni? Maksud dia maliyatuh, iaitulah pengiktirafan dia itu harta ataupun tidak. Contohnya kalau macam komputer, Islam iktiraf dia sebagai harta. Tapi arak, Islam tak iktiraf dia sebagai harta, sebab tu tak halal jual beli dia. Khinzir, Islam tak iktiraf dia sebagai harta. Ya, cacing dulu tak iktiraf, sekarang iktiraf bila mana ada guna. Tanah, soil, dulu dalam kitab fiqh banyak yang tak iktiraf dia sebagai harta sebab macam tak ada apa-apa manfaat. Sebab semua orang ada masa tu. Sekarang sudah ada nilai hartanya sebab boleh buat tambak tasik, tambak pantai dan seumpamanya. Ya. Baik, jadi sama macam Bitcoin. Yang pertama, sebelum kita bincang halal haram, kena dibincang sifat harta padanya itu wujud atau tidak. Maka kita lihatlah kepada pandangan para alim ulama, khususnya 4 mazhab, apakah dia ciri-ciri untuk sesuatu aset, sesuatu barang diiktiraf sebagai harta. Yang pertama, dia mesti yamilu ilaihi tabak, iaitulah mestilah manusia ada rasa ingin dan nak kepada dia. Barang tu orang nak ke dia.
Kalau sekadar batu-batu di tepi jalan, orang tak nak, tak jadilah harta. Tapi kalau batu-batu istimewa yang tuan-tuan ambil daripada lautan yang digelar diamond, orang nak. Yang digelar kristal, orang nak. So adalah nilai harta. Tapi kalau sekadar pasir biasa, mungkin orang tak anggap harta. Rumput rampai di tepi-tepi jalan, orang tak nak padanya. So jadi tak dianggap harta. Ya. Alright. So tetapi bagi setengah orang, kalau dia anggap ada nilai, dia nak ambil rumput-rumput itu untuk bagi dia punya lembu makan, maka sah jual belinya. Gitu. So samalah juga macam ni. Bitcoin tu ada orang nak ke dia. Bila ada orang nak ke dia, yang kedua nak check pula. Ada tak dia tu boleh disimpan? Boleh simpan tak? Kalau harta ni dia mesti boleh simpan. Kalau ada orang kata, saya nak ke cahaya matahari itu harta lah. Saya nak jual lah. Boleh tak? Boleh kalau kamu boleh simpan. Yang kedua, ciri dia harta mesti boleh simpan. Maka macam mana nak simpan matahari? Boleh, iaitulah dengan cara ubah dia daripada cahaya menjadi tenaga elektrik melalui panel, solar panel. Bila dia dah jadi elektrik, dia dah jadi harta. Macam tu. Sama juga macam arus deras di sungai. Dia tak boleh jual, tapi kalau tuan-tuan ubah dia menggunakan hidrolik lupa dah istilah dia, yang menjadikan hidroelektrik jadi elektrik, boleh disimpan, jadi harta. So jadi harta itu yang kedua, yumkinu dikharhu, kata para ulama, iaitu boleh disimpannya. Maka Bitcoin boleh simpan tak? Boleh. Lepas yang kedua, yang ketiga pula. Yang ketiga, iaitulah ada unit-unit dia. Ada unit-unit dia. Boleh boleh dipisahkan. Ini satu, ini dua. Maka cahaya matahari tak boleh dipisah-pisahkan kecuali sudah jadi tenaga solar. Melalui solar menjadi elektrik. Maka Bitcoin boleh tak dipecahkan? Boleh. Dia ada unit-unit dia. Ini unit 1, 0.001. Maka lulus. Yang keempat, ada tak dia ini boleh, maknanya kalau orang anggap dia ada nilai, kalau hilang orang akan ada bertanggungjawab tak? Ada orang bertanggungjawab. Maknanya kalau hilang, orang yang pegang tu dalam uruf ni maknanya suasana ketika di tempat itu menganggap barang dia perlu diganti. Di zaman sekarang ni macam-macam benda yang boleh diganti. Kalau orang carikan maruah kita boleh saman dia. Sebab maruah kita tu, goodwill kita itu, nama baik kita itu juga dianggap intangible asset. Macam Bitcoin, tak boleh pegang. Kalau maruah kita tercemar, reputasi kita tercemar, dia buat fitnah ke kita boleh saman dia. Sebab apa boleh saman? Kerana dia ada efek yang buruk kepada kita punya perkembangan. Jadi, samalah Bitcoin, dia ada nilai pada diri dia, dan kalau ada orang hilangkan sesiapa punya, boleh dipertanggungjawabkan. So jadi atas sebab ni, maka cukup syarat dia untuk jadi harta. Maka campur lagi pula, ada tak dia manfaat apa-apa? Manfaat dia, kata para ahli ulama, kalau ada, boleh ditimbang, boleh diterima oleh ramai manusia ataupun sebahagian pun cukup dah. Maka Bitcoin ada kumpulan yang terima. Maka kerana itu mereka Bitcoin tu dianggap ada nilai harta. Sebab ada kumpulan yang terima. Kalau tuan-tuan tak terima, tak apa. Tapi ada orang yang terima. Maka bila ada orang yang terima, contohnya macam ni. Kan? Tuan-tuan nampak tak saya share ni? Saya pun tak boleh nak tengok pula. Saya boleh nampak. Nampak yang mask dia. Nampak ni. Elon Musk kata, Tesla vehicle can now be bought using Bitcoin. Oh, sudah. Ini hari ni punya berita ni, hari ni. Kan? So maknanya dia ni memang minat kat Bitcoin. Dia beli 1.5 bilion Bitcoin guna duit syarikat, simpan. Dia dah untung bilion dah sekarang ni. So jadi dia terima Bitcoin untuk beli, even untuk beli kereta Tesla ni.
Kan. So jadi banyak lagi lah orang yang boleh terima. Jadi kalau ada orang yang boleh terima, so that's okay lah. Maknanya sebahagian pun tak apalah. Begitu kan. Baik. So apa lagi manfaat yang ada ya? Manfaat lain adalah hanya boleh dapat melalui contohnya membolehkan pindahan milik dilaksana dengan selamat. Contohnya bila dia dah ada harga, kita nak bayar pakai duit ringgit ke Amerika, nak kena tukar ke US dollar. So jadi tukar tu dah rugi dah duit. Lepas tu nak TT pula, bank ambil lagi, sedut lagi. Banyak masalah kan. So jadi nak mudah transfer pembelian kita dengan orang US, contoh orang UK, orang luar negara, kita bayar je pakai Bitcoin. Contoh, kan? Dia boleh terima. Bila dia boleh terima, so then maknanya itu adalah antara manfaat dia. Menyebabkan pembayaran tak mesti pakai wang ringgit atau dolar. Boleh pakai Bitcoin. Maka itu kan manfaat. Kita tak mau tak apa. Tapi ada orang yang nak. Ada orang yang nak pakai. Tak kira lah orang yang nak tu orang jahat ke, orang baik ke, orang neutral ke, tak kira. Jahat atau baik orang tidak menjadikan dia punya medium tu sebagai berdosa. Ada orang guna kereta pergi merompak. Adakah boleh kita kata kereta jadi haram? Ada orang guna Grab untuk merogol. Adakah Grab menjadi salah? Tak, Grab tak salah. Orang tu yang salah. Kan? So, jadi ada orang guna pisau dan untuk membunuh. Salah orang tu, bukan salah pisau. So, ada penjenayah menggunakan Bitcoin untuk tukar wang haram, membersihkan wang haram. Itu masalah dia, bukan masalah Bitcoin. Okey? Jadi itu kita kena faham. So, kita janganlah guna benda tu untuk benda jahat. Guna untuk benda yang harus sajalah. Yang kedua, kebolehan untuk disimpan dan dipindah milik kepada pihak lain dengan mudah, pantas dan murah. Maka itu juga manfaat. Yang ketiga, ia boleh didagangkan di pasaran kripto. Pasaran kripto tu maksud saya yang ini. Kalau kita tengok dekat sini, ya. Baik, kripto. Ini pasaran kripto, top cryptocurrency. Tengok harga dia. Okay, boleh nampak sini? Harga Bitcoin sudah jadi 57,000 USD. 57,000 US dollar. So jadi dekat sinilah dia ada tempat dia lah. Dekat sini, bukan tempat dia bukan kat sini. Tempat dia dekat Bitfinance, Bitfinex, ada dekat Binance, ada dekat Luno, dekat Tokenize, macam-macam lah. Tempat-tempat yang boleh jual. Kalau ikut Suruhanjaya Security, dia bagi license kepada Luno untuk jual beli Bitcoin. So guna yang ada license sajalah. Dekat sini boleh beli, jual beli. Ini tempat jual beli dia. Luno dengan yang kedua adalah Tokenize. Ini yang kedua. Okey. Yang kedua Tokenize. Yang ini juga yang mendapat license daripada Suruhanjaya Security. Tempat jual Bitcoin. Yang ketiga adalah Sinergi. Itu eja dia. Tersilap eja pula saya. Sinergi. Ni. Okay. Begin your digital asset journey Malaysia dengan regulated DEX. Digital Asset Exchange. Namanya DEX ni, Digital Asset Exchange Operator. Yang ada license 3 tu. So inilah dia pasar dia. So boleh jualan beli dia dekat pasar Bitcoin ini, menjadikan itu salah satu manfaat yang boleh diberi. Okey, kemudian penerimaan sesetengah pihak terhadapnya dah sebut, macam Elon Musk, penggunaan teknologi blockchain yang menambah ciri ketelusan, keselamatan dan nilai dia. Jadi ini juga adalah manfaat. Orang tak boleh hack. Kalau bank orang boleh hack, e-wallet tak cengguh kita orang boleh hack, email kita orang boleh hack, Zoom pun orang boleh hack kadang-kadang. So blockchain tak boleh hack. Tanyalah hacker-hacker terhebat di seluruh dunia, tak ada siapa boleh hack blockchain sebab dia guna public ledger. Itu panjang ceritanya lah, very technical kan. Maka atas sebab itu
Majlis Fatwa ni kata harus, atas dasar yang samalah juga Suruhanjaya Security Malaysia mengharuskan. So hukum transaksi Bitcoin pakai untuk pembayaran, pemindahan wang, simpanan, nak berdagang, terpulang. Semua harus. Tetapi mestilah faham. Kalau tak faham, jangan terjebak. Nanti akan kena tipu ataupun rugi tak pasal-pasal. Ya. So hukum penggunaan Bitcoin boleh berubah. Boleh berubah apabila diharamkan oleh kerajaan. Tapi sekarang ni kerajaan Malaysia tak haramkan. Ya, kerajaan boleh tak haramkan. Yang kedua, yang jadi haram apabila menyertai skim Bitcoin. Yang ini yang bahasanya orang kata Bitcoin ni tipu. Sebenarnya Bitcoin tu tak tipu. Orang tu yang kena tipu dengan penipu. Sebab penipu-penipu cerdik sikit, yang kena tipu tak cerdik. So jadi kena tipulah. Sebab orang yang kena tipu ni nak cepat kaya tanpa faham selok-belok Bitcoin, tapi tetap nak cepat kaya, tak sabar-sabar. Yang orang kata FOMO. FOMO adalah fear of missing out. So dia takut terlepas peluang, dia pun lompat saja. Siapa-siapa yang ada kata boleh tolong beli, dia bagi duit terus. Sangka baik terlebih sangat, memang musibah lah tuan-tuan. Dalam Islam ada tempat yang perlu kita sangka baik, ada tempat yang perlu kita berhati-hati. Bukan sangka buruk lagi, berhati-hati. So dalam bab ini, orang kita banyak terjebak dalam orang tengah yang tolong ambil duit cash, tolong beli Bitcoin, pakai dia punya wallet. Cari pasal lah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan tak beli sendiri? Malas kan? Malas, tak erti jangan terlibat. Jangan bagi orang duit kita nak beli Bitcoin. No. Itu akan mencari pasal. Ya. Baik. Kemudian kalau kita dah belajar, dah reti simpan, dah reti macam mana nak simpan dengan selamat, ada cold wallet, ada hot wallet, ada wallet macam-macam lagi. So jadi tuan-tuan bolehlah simpan untuk sampai hari tua sebab dia punya harga memang dahsyat. Contohnya dari sudut untung, memang untung tuan-tuan. Tapi tengoklah bila tuan-tuan dan puan membelinya. Contoh kita tengok kat sini. Okay, ini harga Bitcoin. Daripada harga dia dekat sini bulan 5 tahun 2020, dia sudah naik dengan sangat tinggi sampai harga dia 454% kenaikan dia. So banyaklah untung kan? Banyaklah untung. Tapi saham pun boleh dapat 400% tuan-tuan. Tak semestinya Bitcoin untuk sahaja. Saham pun tuan-tuan boleh buat 400%. Malah bagi saya, saham lebih selamat berbanding Bitcoin. Sebab Bitcoin, dia tidak ada syarikat di belakangnya. Saham, dia mewakili pemilikan syarikat. So, bila syarikat tu ada untung, dia ada peluang untuk naik balik. Dia ada peluang dapat dividen. Tapi Bitcoin, kalau sekali dia jatuh, kita nak tunggu dia naik tu apa sebab dia nak naik? Kan? Kita pun tak tahu. So, dia bukan masalah halal haram kat sini. Dia masalah risiko atau tidak. Reti ambil risiko atau tidak. Itu sahaja. Jadi kalau siapa yang sanggup ambil risiko, dia tak kisah duit dia hilang pun, boleh. Adakah dia berjudi? Judi dia ada konsep dia. Kalau judi, dia ada konsep dia. Dekat sini tak lengkap konsep judi tu. Judi tu dia mesti nasib, kemudian uang orang yang menyertai semua sekali tu masuk ke seorang pemenang saja. Tak ada kat sini. So ilah judi yang disebut oleh para ahli ulama hasil daripada pemahaman hadis-hadis dan nas, tak ada perfectly di dalam pelaburan Bitcoin. Ini menjadikan dia hanyalah bukan judi, tapi dia adalah perniagaan perdagangan yang berisiko. Contoh, macam tuan-tuan masuk dalam apa nama tu, ialah berisiko perniagaan. Tuan-tuan boleh berusaha lah perniagaan, tuan-tuan boleh berusaha. Tapi tuan-tuan tak tahu
tak reti macam mana nak menghasilkan restoran yang berjaya, maka kau rugilah. Kalau orang masuk Bitcoin, dia belajar technical analysis. Dia tak boleh nak belajar fundamental. Fundamental tak relevan dalam Bitcoin. Dia tak ada fundamental. Kan? So, jadi tengok technical. Technical dia pandai, dia belajar. Contoh dia masukkan macam ni. Dia masukkan, dia tengok sini, dia tengok kena channel. Dia tahu, okey, kalau dia dekat line bawah ni, sesuai waktu beli. Sebab momentum akan dah nak naik balik. Contoh, kan, tempat ni dia sampai je garisan bawah, dia naik. Dia sampai, dia keluar tarik ni, masa ni jual. Lepas tu dia tarik bawah, sampai garisan bawah, beli. Dia pun sampai je garisan atas, dia jual. Kat sini, dia biar dulu. Kat sini, dia biar dulu. Dia tunggu garisan bawah. Sini dah dekat garisan bawah, dia beli. Kalau tak sampai, dia tak beli. Ini orang yang reti risiko. So, kalau dia reti, dia bolehlah masuk. Kalau tak reti, tuan-tuan macam masuk dalam perniagaan tanpa belajar apa-apa lah, itu sahaja. Kalau tuan-tuan buka restoran, tak belajar macam mana nak susun kursi, tak belajar macam mana nak masak, adakah haram? Risiko tinggi? Tak haram. Risiko tinggi, tu you punya pasal kan, maknanya you sanggup tanggung risiko. Buka nak belajar sewaktu berniaga. Kan, jadi itu je. So samalah macam Bitcoin, dia tak sampai judi, tapi dia, kalau kamu tak belajar, kamu rugi. That's all. Kan? Lepas tu, dia boleh bawa ke syurga, ke neraka. Dia macam semua duit-duit yang lain. Semua duit, semua harta boleh bawa ke syurga, boleh bawa ke neraka. Maka sebab itu, majlis fatwa Perlis, selepas dia fatwakan Bitcoin tu harus, dia keluarkan fatwa zakat wajib keluar. Gitu kan. So, jadi tuan-tuan kena keluarkan zakat. Kalau cukup nisab simpanan Bitcoin tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak keluarkan zakat, dia jadi haram lah. Boleh ke neraka tuan-tuan. Tapi bukan Bitcoin saja, duit kertas pun kalau tuan-tuan simpan tak bayar zakat, boleh ke neraka juga. Itu dia. Ya. Baik. Maknanya sekarang dia risiko tinggi. Cuma samalah macam gold. Gold price. Selain je. Gold price, tuan-tuan beli gold, tuan-tuan simpan hari ini, beli hari ini, tuan-tuan sedang rugi. Tuan-tuan beli 30 hari lepas, tuan-tuan tengah rugi 3%. Tuan-tuan beli 6 bulan lepas, tuan-tuan tengah rugi 6%. Tuan-tuan beli setahun lepas, tuan-tuan tengah untung 6%. 5 tahun, 42%. 20 tahun, 562%. Bitcoin, tuan-tuan beli bulan tahun lepas, tuan-tuan untung 400%. Emas, tuan-tuan beli setahun lepas, tuan-tuan untung 6%. Macam. Sebab tu ada orang tertarik nak buat macam mana. Kan? Tapi bukan Bitcoin dia ada hebat lagu tu. Kan? Kita tengok Tesla. Kan? Tesla contohnya, kalau dia tengah jatuh lah sikit nak jatuh. Tapi cuba kita tengok dia punya, kalau tuan-tuan sibuk nak Bitcoin, tuan-tuan tengok ni. Ni. Tengok sini. Okey. Kalau Bitcoin 400% daripada bulan Jun tahun 2020 kan. Kita ambil Tesla bulan Jun. Tesla saya buat pula kat sini. Bulan Jun. Ni Jun. Okey, Jun Kita ambil Tesla seti saham. Sampai sekarang 200%. Alamak, tak berjaya lawan kan. Okey, tak apa. Kita cari yang lain kan. Kita cari Ahmad. Ini. Okey. Ini pun tak power sangat kot. Tak power sangat. Tak apa. Kita tengok dulu apa dia boleh bagi. Baik. Kalau saham pada bulan 6 tahun lepas, sini. Kat sinilah kita ambil kan. Dia naik 100%. Okeylah Bitcoin power lagi lah. Kan? Tapi kalau satu ni mesti Bitcoin pun kalah. Aduh, apa dia
Tak apalah. Saya nak tunjuk bahawa saham boleh bawa beratus-ratus persen, emas boleh bawa macam ni, nak beratus-ratus persen 20 tahun, Bitcoin boleh bawa 400%, tapi boleh juga menjadikan anda rugi 100%, boleh. Sama juga saham pun sama, perniagaan pun sama, buka bisnes pun sama. Semua ada peluang untung dan rugi. Boleh faham jadi itulah ulasan ringkas saya berkenaan dengan Bitcoin pada malam ini. Jadi dia memang boleh bawa ke kerugian dan boleh bawa kepada keuntungan. Hukumnya harus neutral, maka dia boleh bawa ke syurga kalau tuan-tuan bayar zakat dan dapat keuntungan. Tuan-tuan kita salurkan kepada tempat yang harus, yang halal. Tapi kalau dapat keuntungan untuk diriakkan, untuk digunakan kepada tempat yang haram, maka akan bawa ke neraka, tuan-tuan. Itu dia kelubuk neraka, kan? Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah ulasan saya secara ringkas pada malam ini. Semoga ada manfaat. Okey, saya serahkan balik kepada saudara pengurusi. Silakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Zahrudin. Satu perkongsian yang betul-betul in detail saya. Saya sangat sukalah dengan perkongsian tu. Bukan kita faham, simple dan penuh dengan support dia kan. So Dr. Zahrudin bukan cakap semata-mata walaupun dengan credibility beliau yang sangat tinggi, tapi no, Dr. Zahrudin terus bagi this is why. Tunjuk bukti terus. Okey, Dr. Soalan daripada saya dulu, Dr. Contohnya kan, macam tadi syarat dia ialah faham Bitcoin tu. Betul, Dr? Betul. Okey, katakanlah dia tak faham Bitcoin tu, tapi ada orang lain nak buat transaksi jual beli dengan dia menggunakan Bitcoin. So dia faham cara nak terima je. Dia kata okey, buat macam ni, dia pun bolehlah, aku pun terimalah payment tu daripada Bitcoin. Tapi cara nak beli Bitcoin tu dia tak tahu. Dia just faham orang tu nak buat urusan jual beli dengan aku, so aku nak terima dengan Bitcoin. Pun bolehlah, dia pun terima je dengan Bitcoin. So adakah kalau situasi macam tu boleh ke tak boleh ke macam ni? Biasanya orang kalau dia nak terima Bitcoin, dia dah reti nak uruskan lah. Sebab dia takkan reti nak terima, sebab penerimaan Bitcoin memerlukan kita mempunyai e-wallet dan memerlukan kita mempunyai QR code dan memerlukan kita ada private key, ada macam-macam lah. So jadi kalau kita tak reti, orang tu bayar, kita nak bagi dia apa? Kita nak bagi dia QR code. Bila masuk dia QR code tu, kita nak kena tengok dah masuk dalam wallet kita berapa. Kalau kita separuh reti, itu bagi saya tak memungkinkan ianya berlaku. Kan? Maknanya kita dah boleh terima. Okey, tapi tak apa. Katalah kita belajar tahap tu, kita belum jual lagi. Kita belajar nak buka e-wallet tu, betul? Boleh. Tapi maknanya kita tetap sudah ada Bitcoin tersebut. Jadi bila kita nak jual, kita kena belajar pula lah. Itu tidak menjadi masalah bagi saya. Jadi hukum tak jadi haram, tapi maknanya Islam menegah kita, mendedahkan kita kepada kebinasaan dan kerugian yang kita tak faham. Jadi dia tidak jadi haram, dia jadi macam nasihat sajalah. Kan, ada risiko ni, ada yang berbentuk boleh jatuh hukum haram, ada risiko yang tidak sampai jatuh hukum haram. Kan, risiko yang jadi hukum haram adalah kita mendedahkan diri kita kepada yang boleh membahayakan nyawa, wala tahliku, la tahliku, bukan ila tahlukah, wala turqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lontarkan diri kamu ke dalam kebinasaan. So mendedahkan kita pada risiko yang boleh membawa nyawa, menghilangkan nyawa, yang kita tahu bahawa bahaya, tak boleh. Tapi kalau kita naik kereta pun boleh membahayakan nyawa, betul tak? Tapi kita calculated risk, kita dah belajar, ada lesen, dah belajar itu ini, brake semua dah tahu. Tapi kalau kita tak belajar, orang bawa motor laju, kereta laju Formula 1, adakah haram? Nak kata haram payah juga, sebab dia dah berlatih. Dia pakai helmet yang baik, dia pakai kereta yang betul, dia ada besi penghadang, dia senang nak keluar. Dia bukan macam kereta kita, buat pecut kan. Lepas tu dia punya track pun, track dia tu pun
tar dia lain dengan tar dekat jalan raya kita. Tar jalan raya kita bawa laju meletup terus lah tayar tuan-tuan. Kan naik basikal pun boleh meletup tayar bukan dekat tar rumah kita ni. Kan kerana YB tak pernah tengok, dia datang waktu pilihan raya je. So jadi tuan-tuan, jadi terlalu risiko itu tidak mengharamkan, tapi kalau dia dah ada latihan, that's okay. Alright, sama macam orang yang dah buat bisnes banyak, dia seorang tapi buat sampai 80 bisnes, apa ni? Tapi dia dah train, dia dah tahu nak buat apa, so that's okay. Bagi orang yang tak biasa, jangan. Tapi taklah hukum dia haram, tapi hukum dia membuang harta dalam longkang, dalam laut, hukumnya ditegah dalam Islam. Sebab dia dhi'aul amwal, membuang harta macam itu salah. Begitulah maksudnya, ada risiko yang boleh bawa hukum haram, ada risiko yang tidak bawa hukum haram tapi tak digalakkan kerana merugikan. Itu saja. Sebab Allah kata, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang boros. Boros itu iaitulah kita beli barang yang tak perlu lebih-lebih, beli barang keperluan berlebih-lebihan, boros. Membazir dalam Islam, wala tubadzir tabdzira, jangan kamu membazir. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syaitan. Orang membazir itu adalah saudara syaitan. Membazir itu kata Imam Al-Juwaini adalah beli barang yang haram. Barulah membazir, sebab tu saudara syaitan. Kalau beli barang yang harus tapi banyak sangat, itu tak membazir dalam Islam. Itu adalah boros. Hukumnya Allah tak suka sahaja. Itulah. So jadi kalau orang yang labur, beli, dagang tanpa tahu apa-apa, boroslah, tak baguslah. Tidak sampai haram, makruh lah. Kan? Wallahualam. Okey, alright. Terima kasih Zat. Okey, soalan kita menjawab soalan daripada audience. Soalan pertama daripada Anissa. Pendapat Ustaz tentang melabur dalam saham emas atau bank biasanya guna pelaburan e-emas, adakah hukumnya harus juga? Baik, kalau dia punya bank tu, dia bank Islam, Islamic bank, so hukumnya haruslah. Dia punya penasihat syariah sudah pun menyemak, bank negara punya penasihat syariah sudah pun luluskan, hukumnya harus, gitu. Tapi kalau dia bank yang bukan Islamic punya, so tak haruslah. Sebab dia buat cara yang tak betul, cara yang tak ikut hukum Islam lah. Cara legal dia betul, tapi cara tu tak ikut kehendak syar'i. Okay, alright. Sesimpel tu je. Kalau bank tu patut syariah, so boleh lah. Kalau tak patut syariah, bank tu bukan Islamic punya bank, tak boleh lah. Orang awam macam tu. Soalan yang Okey, soalan daripada kedua, Amalina Omar, apa beza main Bitcoin dengan saham BSKL? Bitcoin, sebab macam saya sebut, dia tidak mewakili apa-apa syarikat. Saham sama ada di bursa Malaysia ataupun di mana-mana pun, dia mewakili syarikat. So jadi dia ada turun naik syarikat punya keuntungan, boleh beri kesan, berita-berita syarikat itu dapat kontrak, boleh beri kesan kepada kenaikan harga saham. Begitu beza dia. Bitcoin dia tak ada. Maka bila dia tak ada, dia mengharapkan berita-berita sensasi, contohnya macam Elon Musk kata dia boleh beli kereta dia pakai Bitcoin, maka naiklah sikit Bitcoin. Ataupun ada apa nama tu, saya tak tahulah, Microsoft pula kata pun sama ke, macam itulah. Jadi kalau itu berlaku, barulah dia naik. Maknanya dia bukan kerana perniagaan, dia adalah kerana news sentiment sahaja. Yep. Okay, alright. So itu beza dia. BSKL based on perniagaan syarikat tu sendiri. Bitcoin ni based on news sentiment kan. Betul lah, memang time apa tu, Bitcoin Elon Musk pun sebelum ni beli kan Bitcoin tu kan. Dia beli je, Bitcoin tu terus naik kan Ustaz kan. Betul. Saya ingat betul tu. Betul. Okay. Tapi yang sama dia, dua-dua pakai chart lah. Dua-dua pakai carta macam saya tunjuk tadi, betul, sebab dia ada open punya price, dia ada close punya price setiap hari, setiap minit. Maka di situ boleh buat technical analysis. Yang itu sama. Technical analysis sama. Fundamental analysis lain. Sebab Bitcoin tak ada fundamental analysis, kecuali dia ada news analysis, sentiment analysis sahaja. Kalau saham, dia ada fundamental analysis, dia tengok keberhutangan syarikat, keuntungan syarikat, dia tengok PE, price per earnings per share, semua dia tengok. Okay. Oh,
Kalau itu lebih detail fundamental analysis. Okey, soalan seterusnya daripada Rizwan Yusof. Platform seperti Luno adakah transaksi ini boleh dikira patut syariah? Platform yang Ustaz sebut tadi lah. Macam mana Ustaz? Kalau ikut Suruhanjaya Security patutnya okey lah. Patut syariah lah. Dia tak iktiraf macam itu, tapi maknanya dia dah benarkan, dia neutral lah. Macam tuan-tuan beli Tacenggo punya duit, macam tuan-tuan beli dekat Shopee. Tuan-tuan tanya patut syariah atau tidak? Tak ada siapa yang check lah, tapi maknanya tuan-tuan beli benda yang halal lah. Kan? So jadi dia dah beritahu Luno tu pasar jual digital asset, dan digital asset tu telah dikatakan haruslah. Tapi kalau Luno ada skim-skim tertentu pula, boleh pinjam dengan interest lah, itu lain lah, itu haram lah. Tapi nak kena check lah. Tapi tak pernah siapa-siapa check lah setakat ni. Cuma kalau tuan-tuan nak beli tanpa meminjam apa-apa, beli bayar pakai bank account direct, hukumnya harus lah. Maksudnya asalkan pembelian tu direct, kita just menggunakan Luno dan tu sebagai platform saja, memang okey lah, tak ada masalah lah kan Ustaz? Ya betul. Okay, alright. Ada soalan lagi ke daripada kita punya audience kita? Rasanya dah tak ada dah, itu saja soalan daripada audience. So mungkin sedikit recap lah kot daripada Ustaz. Baik, recap saya mudah saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kamu tak tahu. Dan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal fu'ad wal basar kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu duduk dalam satu perkara yang kamu tak tahu. Sesungguhnya hati, mata, pendengaran semua sekali akan dipertanggungjawabkan. Itu dalam bab akidah khususnya. Tetapi dalam kehidupan lain pun sama juga lebih kurang. Kalau kita tak ada ilmu dalam bab tu, jangan kita sama ada kita belajar dulu, ataupun kalau tak relevan dengan kehidupan kita, kita abaikan saja pun tak ada masalah, ya. Tapi kalau tak ada ilmu pasal solat, jangan pula tak belajar, kena belajar lah kan. Jadi bagi saya itu saja. Dan Bitcoin memang boleh bawa ke neraka kalau kita pegang hukumnya harus, kemudian kita simpan, tak bayar zakat, kemudian beli benda haram dengan dia, boleh bawa ke neraka dan berdosa dengannya. Dan boleh bawa ke syurga kalau kita bersedekah. Kita sedekah pun pakai Bitcoin, zakat pun kita bayar, kita beli dengan belajar, maka ia boleh bawa kepada menjadi asbab kepada seorang itu ke syurga Allah SWT. Begitu saja, wallahu a'lam. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Zahrudin untuk satu sesi yang saya kira satu sesi santai tapi penuh dengan maklumat-maklumat. Saya sangat sukalah. Saya suka sesi-sesi yang macam ni. Sesi santai tapi penuh dengan info-info yang mana kita boleh guna pakai dan kita boleh buat lega lah, orang kata kan. Dapat terjawab satu soalan kan. Dan sebab apa? Sebab apa saya pilih topik ni? Sebab kita punya rania-rania rakan niaga pun banyak buat duit-duit ekstra. So mungkin dia orang nak fikir macam, kat mana lagi nak laburkan. So bolehlah pilih Bitcoin sebagai salah satu tempat pelaburan selepas ni. Yang penting kena belajar dulu. Itu yang paling penting sekali. Right, sekali lagi terima kasih Ustaz kepada Ustaz Dr. Zahrudin. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi, kita jemput lagi, sama ada kita boleh sesi offline pula ke lepas ni kalau ada peluang dan ruang. Right, sekali lagi terima kasih daripada pihak Anaida dan juga daripada audiens juga. Terima kasih atas ilmu Ustaz. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, so seperti biasa dalam sesi live kita saya akan kongsikan kita punya promo-promo yang ada. Promo-promo yang ada supaya anda boleh grab promo-promo ni, dan juga untuk audiens yang bukan Rania, so anda boleh cari mana-mana Rania, mana-mana kontak number Rania untuk grabkan promo-promo ni. So apa dia? Promo yang pertama sekali ialah of course promo Jelita Raya. So promo Jelita Raya, correct? Tu dia. So apa dia promo Jelita Raya ni ialah belian satu set Sari Gamat Skincare, iaitu apa dia? Dalam tu ada facial cleanser, anti-aging serum, moisturizing cream, facial scrub dan percuma satu botol feminine wash bernilai RM29. Okay, alright. So dah ada 4 perkara tu, dapat percuma satu botol feminine wash. So itulah dia set Jelita Raya. Cepat. Boleh cari mana-mana Rania untuk dapatkan promosi Jelita Raya ni. Sebab apa? Sebab dia akan tamat tak lama lagi. Okey, itu promosi
yang pertama. Promosi yang kedua ialah iaitu saya tahu sekarang ni kita musim-musim PKP, PKPB ke musim COVID lah senang cakap kan, dan ramai orang dekat luar sana yang stres sangat. Stres dengan kerja, stres tak boleh jumpa orang, stres tak boleh jumpa keluarga, stres tak boleh balik kampung, stres tak boleh lepak-lepak lama-lama kan, stres nak kena keluar je pakai mask, kan. Macam ni, keluar je kena pakai mask. Okay, so kita ada promo untuk mereka-mereka yang stres, iaitu apa? Stress relief set. Untuk melegakan stres anda. Apa yang tergolong dalam, apa yang masuk dalam stress relief set ni ialah 3 botol jeli gamat, 1 teragel dan 1 aromaterapi message oil. Alright, so 3 perkara tu anda akan dapat percuma 1 hand sanitizer yang mengandungi gamat. Bernilai RM18. So lepas ni dah stres keluar kan, kena pakai mask, at least adalah sanitizer yang dapat percuma. Rasa sejuk dah sikit hati tu. Okay, alright, so itu dia kita punya promosi yang kedua, iaitu stress relief set. Cepat dapatkan segera, dapatkan sekarang. Bukan segera dah, sekarang. Okay, tak cukup lagi dengan 2 promosi, no worries, kita akan tambah 1 lagi promosi, iaitu apa dia? Iaitu kita ada flash sales kita raya sama-sama. So ini flash sale kita raya sama-sama. Hari ini saja sampai jam 11.59 malam. Ada 2 jam saja lagi. Kalau tak rebut ni, saya tak boleh nak kata apa. Saya tak boleh nak kata apa, tuan-puan. Saya tak boleh nak remind dan saya tak boleh nak rewind balik. Masa tu memang kita ada masa lebih kurang lagi 2 jam sahaja lagi. Tak sampai 2 jam sebenarnya. 1 jam 56 minit sahaja lagi sebelum promo flash sales kita raya sama-sama tamat. Okay, alright. So apa dia promo tu ialah 5 botol jeli gamat dapat percuma 2 anak cookies dan juga sampul raya. Tuan-puan, sampul raya tu memang comel, memang cantik. Orang kata apa? Minimalistik. Sampul raya tu menggunakan konsep minimalistik yang mana design dia minimal tapi memang bila tengok tu terpegun, tuan-puan. Orang akan kata, "Ish, cantik sampul raya ni. Tak kisahlah, tak ada duit pun tak apa. Yang penting dapat sampul saja." Okay, alright. So flash sales ada lagi sejam lebih saja. Dapatkan sekarang. Okay, so itu sahaja kita punya promo. Tuan-puan, seperti biasa, of course kita akan ada lagi promo-promo selepas ni yang akan dikeluarkan oleh HQ Anaida. Alright, tunggu saja. Right, kita tak akan stop dengan promo yang ada. Kita akan continue keluarkan lagi promo lain. Sebab apa? Sebab kami nak anda kaya, bahagia dan sihat, tuan-puan. So sebab itulah kita keluarkan promo-promo tersebut. Okay, alright. So itu saja daripada saya, tuan-puan. Saya harap anda semua dapat manfaat daripada perkongsian Dr. Zaharuddin tadi, topik berkaitan Bitcoin, dan saya nak recap sikit lah. Saya nak recap sikit apa yang Dr. Zaharuddin bagi tahu. Nombor secara mudah aja, Bitcoin itu harus hukumnya. Alright, Bitcoin itu harus hukumnya, sama seperti mana kita memiliki harta-harta yang lain. Alright, dengan syarat kena faham. Okay, kalau tak faham, hukumnya harus juga, tapi tak digalakkan lah. Macam kita membazir lah, kita boros lah. So sebab apa? Sebab kita tak belajar benda tu, kita main buat je benda tu. Okay, alright, so kena faham. Alright, dan juga nak cerita pasal faham, tuan-tuan. Kalau sekiranya anda join sebagai seorang rania, tak tahu nak buat bisnes, tak tahu hala tuju nak pergi mana, tak tahu cara nak buat sales, tak tahu cara nak buat marketing, tak tahu cara nak convince orang lain, tak tahu cara nak buat presentation, jangan risau, tuan-tuan. Daripada HQ Anaida, kita akan sediakan training untuk anda lebih faham dan tahu buat bisnes. Itulah salah satu kelebihan anda bersama-sama dengan Anaida. Sebab apa? Sebab kita akan assist you, kita akan bantu you, kita akan support you. Tak cukup motivasi, kita akan bagi motivasi. Sebab apa? Kita ada juga sesi yang dibawa oleh counsel, dan juga sesi yang dibawa oleh kita punya counsel pagi-pagi. Dia akan push untuk kita buat sales, tuan-tuan. Okay, alright. So itu saja daripada saya, tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkurang ajar, terah semua. Saya mohon ampun dan maaf, dan terima kasih kerana sudi mendengar saya berceloteh, saya mengupas isu-isu yang telah pun dibawa oleh Dr. Zaharuddin tadi. So itu saja. Jangan lupa untuk grab promosi, especially promosi flash sales kita raya sama-sama yang akan tampak sejam lebih saja lagi. So grab promosi itu cepat-cepat. Kita jumpa lagi dalam sesi live ataupun sesi kita borak
yang seterusnya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mencari makna kehidupan, kita sering tertanya, apakah kita pernah mencetus kebahagiaan kepada orang sekeliling? Sudahkah kita merasa cukup dengan apa yang kita ada? Pernahkah kita mensyukuri nikmatnya? Apa yang harus kita buat untuk terus mencetus kebaikan? Adakah kita mampu melihat kenikmatan waktu payah dahulu? Hidup nampaknya terlalu sulit. Bolehkah kita semua berjalan seiring tanpa merentap hak mereka sebagai insan? Hidup kita hanya sekali, apalagi yang kita cari? Mulakanlah satu langkah perubahan. Memberi tanpa meminta apa-apa balasan. Setiap keikhlasan itu pasti ada ganjaran. Tangan yang menghulur bantuan takkan berkurang rezekinya. Itu janji Tuhan.
Dalam kesibukan kita membuat persiapan Ramadan dan Syawal, masih ada yang perlukan bantuan. Apatah lagi dalam tempoh pandemik, makin ramai hilang punca pendapatan. Marilah berinfak sebagai tanda kesyukuran dengan rezeki yang dikongsi, supaya kita raya sama-sama. Sesungguhnya kelebihan dan kekurangan itu mendidik jiwa, bahawa bahagia itu amatlah sederhana.